Didik TV KPM. Baiklah rakan-rakan semua, anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM bagi mata pelajaran Sains Slot Menengah Atas. Dan hari ini kita bersama Cikgu Rosam, tidak lupa jurubahasa isyarat kita Cikgu Muhammad Bukhari. Baiklah Cikgu Rosam, pada kali ini segmen kita topiknya ialah aplikasi konsep sel kimia. Apakah jenis aplikasi yang kita nak sebutkan ni? Okey, terima kasih Syafika. Ya. So kita sambung bahagian untuk sel kimia. Macam mana kita nak gunakan lemon, kita nak tonjolkan aplikasi sel kimia tu berdasarkan lemon. Okey, izinkan saya kita tengok aplikasi konsep sel kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber. Okey, jadi soalan dia, dapatkah buah-buahan atau bahagian tumbuhan lain dan air laut digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik, Syafika? Cikgu, saya rasa dapat. Ya, betul. Saya bagi bintang lagi disebabkan Syafika dapat memahami bahawa buah-buahan, bahagian tumbuhan lain termasuk air laut boleh menghasilkan tenaga elektrik. Jadi, untuk aplikasi ini kita cuba laksanakan aktiviti yang seterusnya. Dah bersedia? Dah bersedia, Cikgu. Okey, jadi amali mudah ni kita buat sel ringkas daripada lemon. Apa yang kita perlukan adalah lemon. Okey, kepingan kuprum. Okey, kita ada paku besi. Dan kita ada wayar penyambung dan juga voltmeter. Jadi macam mana kita nak laksanakan amali mudah sel ringkas daripada lemon? Jom kita buat sama-sama, Syafika. Okey, Cikgu. Okey, kaedah yang pertama, okey, kita ada lemon. Okey, pastikan kita ada lemon dan kita cucuk paku besi pada lemon. Okey, ambil paku besi, cucuk pada lemon. Okey. Dan lemon ni kita anggap sebagai satu elektrolit. Okey, dan kita sambungkan dengan wayar penyambung. Okey, ambil wayar penyambung warna hitam. Okey, kita sambungkan pada terminal negatif. Okey, terminal negatif. Sebab sekarang kita guna paku besi dan juga kuprum. Okey, dan sebelah lagi langkah seterusnya kita ambil satu kuprum. Okey, kepingan kuprum. Kita cucuk pada lemon di sebelah paku besi tadi. Hati-hati. Okey, Cikgu. Jadi kuprum ni mestilah digunakan kertas pasir juga ya? Dibersihkan terlebih dahulu. Okey. So, cucuk elok-elok pada bahagian lemon. Dan kita gunakan wayar penyambung. Sambung pada voltmeter di terminal positif pada bahagian kepingan kuprum. Jadi, apa yang boleh dilihat daripada bacaan voltmeter, Syafika? Saya punya voltmeter ni bergerak, Cikgu. Ada bacaan. Ya, berapa tu? Cuba tengok. Ada lebih kosong, dia naik ke 0.2. Okey, 0.2 untuk bacaan Syafika. Kalau saya pula 0.3. Okey, maknanya bila kita gunakan paku besi dan juga kepingan kuprum dicucuk pada lemon. Okey, jadi ini menunjukkan adanya pesongan pada voltmeter. Maknanya ada berlaku arus elektrik. Okey, itu yang pertama. Jadi apa kata? Okey, gunakan bahagian keputusan. Syafika tulis apa jawapan yang Syafika dapat untuk paku besi dan kuprum tadi. Okey, bacaan yang saya dapat 0.2. Okey, 0.2. Jadi kita teruskan ulang langkah tadi dengan gunakan pasangan yang berbeza. Okey, paku besi dan paku besi dan seterusnya kepingan kuprum dan kepingan kuprum. Jom kita buat sama-sama. Jom. Tukar untuk kita buat paku besi dan paku besi. Okey, kita cuba dengan paku besi dulu ya, Cikgu. Okey. Gunakan paku besi yang kedua. Cucuk pada lemon dan sambung pada wayar penyambung. Jadi kan Cikgu, disebabkan kedua-duanya paku besi, tak kira terminal mana kita gunakan untuk mana satu ya? Ya. Jadi dapat tak bacaan? Cuba tengok voltmeter, Syafika. Tak bergerak, Cikgu. Sama juga. Jadi bacaannya perlu ditulis apa?
0.0. Ya, 0.0. Okey, Betul. cikgu. Pandai. Ya. Dan saya tahu kenapa, cikgu. Ya, kenapa? Sebab tiada arus elektrik lah Ya, yang lalu. betul. Sebab kita gunakan pasangan yang sama. Sama. Kita uji lagi. Tukarkan paku besi, Okey. kita gunakan kuprem dan kuprem pula. Alright. Okey, hati-hati. Okey. Kerana kuprum ni agak nipis dan juga sedikit tajam, jadi Ya. pastikan anda berhati-hati semasa cucuk lemon. Okey. Okey, supaya kepingan kuprem sampai pada bahagian lemon, tapi dengan keadaan tangan tidak tercedera. Okey. Okey, dia agak lembik, masukkan Ya. betul-betul. Yelah, sebab kita kena melepasi kulit ni untuk sampai ke cecairnya, ya cikgu? Ya. Okey. Okey. So, tukarkan. Hmm. Dan seterusnya. Jadi, dua-dua adalah kepingan kuprem. Okey, cikgu. Okey, sambungkan Mhm. wayar penyambung pada kepingan kuprem. Mhm. Kita tengok terdapat pesongan voltmeter ataupun tidak. Okey. Okey, masih sama sebab Masih saya tiada bacaan. pun tiada bacaan. 0.0. Syafiqah punya? Ya, saya pun sama cikgu, tak bergerak. Okey, jadi boleh catat untuk bacaan voltmeter kuprem dan kuprem Okey. pun sama, iaitu 0.0. 0.0. Okey. Okey, dan daripada keputusan apa yang kita lihat, okey, betul Syafiqah dah buat prosedur yang betul dan dapat keputusan yang tepat, Ya. iaitu paku besi dan kuprem mendapat 0.2 volt. Okey, paku besi 0.0, kuprem 0.0. Maknanya saya boleh bagi bintang dekat Syafiqah. Okey, dapat lagi ganjaran Tahniah. saya pada hari ini. Ya. Terima kasih cikgu. Okey, dan kita boleh tengok perbincangan daripada sel ringkas daripada lemon yang kita buat ni. Okey. Saya teruskan. Okey, Ya. maknanya daripada eksperimen tadi, apa yang perlu kita tahu, kita perlu dapatkan keputusan untuk bacaan voltmeter. Keputusan pun berjaya dah kita peroleh. Kita lihat perbincangan secara mendalam mengapa dan bagaimana boleh berlaku keputusan yang kita dapat daripada eksperimen mudah tadi. Okey cikgu, Okey. jom. Dan seterusnya kita lihat apa perbincangan. Pertama, kita tengok tadi paku besi yang kita gunakan pada terminal negatif. Kan? Dan kepingan kuprem pada terminal positif. Dan lemon yang kita gunakan ialah sebagai elektrolit. Ini contoh macam tadi awal-awal kita buat larutan natrium klorida sebagai elektrolit. Untuk eksperimen mudah ni, kita boleh ambil lemon yang ada dalam peti sejuk di rumah untuk dijadikan sebagai elektrolit. Dan penggunaan paku besi dan paku besi serta kuprem dengan kepingan kuprem menunjukkan tiada bacaan pada voltmeter kerana dua logam yang sama tidak mempunyai beza upaya untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, jadi selain daripada lemon, apa? Cikgu, Ya. selain daripada lemon ya cikgu, mungkin kalau saya teka boleh tak cikgu? Boleh? Kalau kat rumah saya ada apa ubi kentang, cikgu boleh ke? Boleh. Ubi kentang juga boleh menghasilkan tenaga elektrik dan boleh cuba guna ubi kentang untuk gantikan lemon, ubi kentang sebagai elektrolit. Dan kita cubalah menggunakan paku besi, kepingan kuprem, paku besi dan juga kepingan kuprem dan kepingan kuprem. Okey, pandai Syafiqah, dah lebih faham tentang sel kimia ini. Betul, jadi cikgu? seterusnya, selain daripada buah-buahan lemon, ubi kentang, kita juga boleh cuba buah-buahan lain, apple dan sebagainya. Dan selain daripada itu, kita perlu tahu air laut juga boleh menghasilkan elektrik. Arus elektrik. Air laut ya cikgu? Jadi proses untuk menghasilkan arus elektrik dengan menggunakan air laut ni, dia ada dalam bahagian teknologi hijau. Maknanya kita perlu menjaga kelestarian alam sekitar. Di samping tu kita boleh guna pakai
air laut sebagai elektrolit untuk menghasilkan tenaga elektrik. Jadi air laut ialah air yang mudah didapati di permukaan bumi. Jadi tenaga lautan, air laut dikategorikan sebagai tenaga boleh baharu yang boleh menghasilkan tenaga elektrik bagi sektor bekalan tenaga. Jadi melalui konsep sel kimia, tenaga elektrik yang dihasilkan tidak membebaskan gas karbon dioksida. Seterusnya, bila gas karbon dioksida tidak dibebaskan, maknanya alam sekitar tidak akan tercemar. Disebabkan itulah kita kata air laut boleh digantikan untuk hasilkan arus elektrik dalam cara teknologi hijau untuk kelestarian alam sekitar kita ini. Wah, cikgu. Jadi mungkin murid-murid di luar sana yang mungkin tiada natrium klorida ataupun bahan-bahan lain, elektrolit lain yang kita selalu guna, bolehlah ke pantai untuk menguji eksperimen yang kita lakukan seperti hari ini, ya cikgu. Betul. Kalau tak, lemon, ubi kentang dan buah-buahan pun boleh. Ya. Okey, baiklah cikgu. Murid-murid semua yang sedang menonton, faham ke tak hari ini? Kalau tak faham, bolehlah kita ulang kaji sama-sama tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Tapi sebelum itu, kita akan ada lagi aktiviti selepas ini. Jadi, kita akan berehat sebentar dulu dan kembali selepas ini di Didik TV KPM.